Assalamualaikum dan selamat malam diucapkan kepada pensyarah kami Dr. Sarah Saharudin. Saya ingin memperkenalkan kami dari kumpulan G Johor Bahru ingin membentangkan tugasan berkumpulan iaitu Syarikat Top Glove Corporation Berhad. Di sini saya ingin memperkenalkan nama ahli kumpulan kami, iaitu saya Nur binti Muhammad, nombor matrik 276118, Khairul Nisa Mat Sapari 282221, Abang Muhammad Anwar 282639 dan Ahmad Hafiki 282643. Kami merupakan dari kumpulan G Johor Bahru. Okey, saya serahkan pada Ahmad Hafiki untuk isi yang seterusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, saya akan memulakan pembentangan ini dengan pengenalan syarikat Top Glove. Syarikat Top Glove bermula yang berasal daripada tanah Malaysia, iaitu dengan bermula dengan hanya satu kilang dan satu barisan pengeluaran sebagai syarikat peniaga tempatan. Kini telah dikenali sedunia sebagai antara penggerak sarung tangan yang terbesar di dunia. Syarikat Top Glove mula ditubuhkan pada tahun 1991. Kini mempunyai banyak pejabat-pejabat yang didirikan di dalam Malaysia. Sebanyak 26% bahagian pasaran dunia bagi sarung tangan getah telah dikuasai oleh syarikat tersebut. Selain daripada negara Malaysia, terdapat banyak lagi yang telah menjadi tempat operasi pembuatan, antaranya negara Thailand, Vietnam dan China. Demikian itu, pejabat pemasaran syarikat Top Glove telah banyak didirikan di merata dunia termasuk negara-negara barat seperti Amerika Syarikat, Jerman dan Brazil. Disebabkan syarikat ini terdapat di merata dunia, Top Glove telah mengekspor produk mereka ke 195 negara dan telah mempunyai lebih 2,000 pelanggan di seluruh negara. Syarikat Top Glove telah didaftarkan di Bursa Malaysia pada tahun 2001 dan telah menembusi papan utama Bursa Singapura pada tahun 2006. Selama 20 tahun, syarikat Top Glove mempunyai pertumbuhan yang stabil dan dengan pengiraan kadar pertumbuhan kompaun tahunan sebanyak 23.1% bagi pendapatan dan 28.2% bagi pertumbuhan selepas cukai. Rangkaian produk yang komprehensif telah ditawarkan oleh syarikat Top Glove yang kini mengakui pelbagai produk. Syarikat Top Glove bukan sahaja menjual sarung tangan, malah topeng muka, produk rumah tangga dan memenuhi permintaan dalam segmen perniagaan kesihatan dan bukan penjagaan kesihatan sahaja. Selaras dengan komitmen yang diberikan, syarikat Top Glove akan terus meningkatkan prestasinya terutama dari segi amalan buruh. Tan Sri Dr. Lim Wing Chai telah mencapai dan diiktiraf secara global dalam masa yang singkat. Dia telah menjadikan syarikat itu menjadi kejayaan global yang gemilang. Dengan kos yang rendah dan cekap sesuai dengan arah perniagaan yang telah diuji, masa syarikat Top Glove telah menghasilkan sarung tangan yang berkualiti tinggi dengan adanya bantuan seramai 21,000 tenaga pekerja. Skop perniagaan semakin diperluaskan dan mencari peluang dalam hal serupa dan berkaitan industri kerana syarikat Top Glove masih tidak berpuas hati dengan kejayaan yang telah dimiliki. Misi syarikat Top Glove ialah menjadi rakan kongsi antara korporat dan pengurusan klinik dari endemik. Pada misi syarikat Top Glove pula,
Syarikat Top Glove telah menetapkan visi dengan slogan kesan hidup positif yang bermaksud syarikat Top Glove yakin dengan sepenuh hati dalam kemampuan mereka untuk memperbaiki kehidupan, menyelamatkan nyawa dan yang paling penting tidak kira sama ada kita berkepentingan, pesakit, pekerja atau rakan industri. Untuk objektif klinikal, untuk terus berusaha mencapai standard kecemerlangan dan integriti tertinggi dalam amalan klinikal, mematuhi standard prestasi kawalan kualiti dan audit klinikal yang diterima secara antarabangsa. Untuk terus berusaha mencapai standard kecemerlangan dan integriti tertinggi dalam amalan klinikal, mematuhi standard prestasi kawalan kualiti dan audit klinikal yang diterima secara antarabangsa. Untuk menerapkan etika kerja klinikal yang menghormati kerja keras, tekun dan kebolehpercayaan. Untuk mewujudkan persekitaran kerja tanpa menilai yang diperkaya oleh usaha berterusan untuk menggunakan kemahiran ekonomi klinikal dan teknikal yang menghormati jasa penghargaan sumbangan setiap kaki tangan klinik. Syarikat Glove mengeluarkan beberapa produk. Antaranya ialah pelindung tangan, penutup muka, kesejahteraan seksual, penjagaan gigi, produk penjagaan rumah uh, dan dapat saya bukakan lagi pandangan awam dengan cara kesejahteraan seksual yang tidak ramai orang tahu. Ramai tidak tahu mengetahui bahawa syarikat Top Glove juga mengeluarkan produk untuk kesejahteraan seksual seperti kondom. Untuk pasangan yang sudah berkahwin, kondom digunakan dalam aspek perancangan keluarga. Okay. Untuk penjagaan gigi pula, penjagaan gigi juga ramai yang tidak tahu bahawa Top Glove juga mengeluarkan produk dalam industri pergigian bagi membantu doktor pergigian melakukan rawatan terhadap peserta mereka. Dan selain itu, yang tidak diketahui ialah produk penjaga rumah seperti cecair pencuci pinggan antibakteria dan pembersih lantai antibakteria. Selesai saja bahagian saya akan serahkan kepada Abang Anwar. Anwar, boleh teruskan Anwar? Oh, lupa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk tajuk seterusnya saya akan membentangkan tentang pesaing-pesaing utama syarikat Top Glove. Okey, yang pertama adalah syarikat Hartalega. Ditubuhkan pada tahun 1988, sekarang Hartalega terlibat dalam industri pembuatan utama sarung tangan sintetik getah dan nitril di Malaysia. Syarikat Hartalega mencipta sarung tangan nitril yang paling ringan di dunia dan pada tahun 2020 menjadi pengeluar sarung tangan nitril terbesar dunia dengan kemampuan untuk menghasilkan 39 bilion sarung tangan dalam masa setahun. Okey, Hartalega juga merupakan syarikat yang tersenarai dalam 30 syarikat utama dalam FTSE Bursa Malaysia selain daripada Top Glove sendiri. Untuk syarikat kedua pula, nama dia adalah syarikat Supermac. Ditubuhkan pada tahun 1989, Supermac mengeluarkan sarung tangan sintetik getah, bebas sebut getah dan nitril buatan negara. Selain itu, ia tersenarai dalam saham kedua tertinggi dalam industri pembuatan sarung tangan getah selepas Top Glove dengan harga RM24 dalam Bursa Malaysia pada pertengahan tahun 2020. Supermac mendapat permintaan yang tinggi daripada 165 buah negara daripada hasil kualitinya, terutama di pasaran Amerika Syarikat sendiri. Malah, saham Supermac pernah capai kenaikan sebanyak lebih 100% sehingga terpaksa melakukan pecahan saham demi memastikan kesan penurunan nilai dapat dikurangkan di Bursa Malaysia. Supermac juga antara syarikat Malaysia yang tersenarai dalam indeks MSCI Global Standard dalam indeks MSCI Malaysia yang tidak banyak syarikat-syarikat Malaysia yang terlibat dalam indeks ini. Okey, untuk syarikat seterusnya adalah Comfort. Syarikat sarung tangan Comfort juga adalah salah satu daripada pengeluar utama sarung tangan sintetik getah di Malaysia. Syarikat tersebut beroperasi di Taiping, Perak, menghasilkan sarung tangan sintetik getah, serbuk dan tanpa serbuk.
Concord juga antara kaunter saham yang mengalami kenaikan harga mencecah RM7 di Bursa Malaysia ketika wabak pandemik COVID-19 melanda di seluruh dunia. Okey, saya akan masuk tajuk baharu ya, iaitu trend-trend dan isu-isu utama terkini mengenai syarikat Top Glove. Okey, yang pertama, syarikat Top Glove pernah dikenakan sekatan oleh Jabatan Kastam dan Perlindungan Sempadan Amerika Syarikat kerana didapati melakukan penindasan buruh paksa dengan kerja lebih masa dan jarak hutang sebelum didapati tidak bersalah dan berjaya mematuhi undang-undang buruh. Selain itu, saham Top Glove jatuh dengan teruk dalam Bursa Malaysia pada hari Khamis selepas berita tersebut diumumkan sebelum berjaya naik balik mencanak 350% pada hari Jumaat kerana permintaan yang tinggi daripada negara yang terkesan wabak COVID-19. Okey, yang kedua, saham Top Glove mengalami fasa uptrend daripada bulan Mei sehinggalah bulan Ogos sebelum melakukan pecahan saham untuk meminimalkan kesan daripada penurunan nilai ekoran harga yang naik mencanak sehingga mencapai RM28 pada 7 Ogos. Kenaikan ini berpunca daripada permintaan pasaran bukan sahaja di domestik malah di seluruh dunia terhadap sontangan sintetik ekoran penularan wabak pandemik COVID-19. Okey, untuk yang terakhir, Top Glove menggemparkan seluruh Malaysia pada tahun lepas apabila pekerja-pekerja mereka disahkan positif COVID-19 sehingga munculnya kluster teratai, iaitu salah satu kluster yang terbesar di Malaysia dengan angka 5,540 kes dilaporkan dengan sejumlah 28 kilang di kilang Top Glove yang mempunyai kontak rapat ditutup secara beransur. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam. Saya akan membentangkan isi untuk penilaian. Okey, cabaran mikro adalah secara kecilan dan dalaman dalam sesebuah organisasi. Pihak pengurusan dan kaki tangan Top Glove amat memerlukan pihak pengurusan dan pekerja yang mantap agar mampu bersaing dengan penguasa lain yang menggunakan modal yang lebih besar dan sebagainya. Menurut Rosal E. J. Scroggins, W. A. Amoros, J. E. Arteaga, M. E. Salem, MM 2010 di Brazil, Chile dan Ecuador, beliau mengaitkan faktor kejayaan dan kegagalan usahawan di negara berkenaan dengan beberapa elemen seperti sumber bahan mentah, motivasi penguasa, pengetahuan industri, teknologi, kemahiran perancangan, kemahiran komunikasi, kemahiran interpersonal dan pengambilan risiko. Kesemua elemen ini amat mempengaruhi kejayaan dan kegagalan usahawan. Oleh itu, sebagai seorang usahawan yang berjaya, perlulah terdapat kesemua elemen-elemen di atas bagi mengukuhkan lagi perniagaan dari semasa ke semasa. Oleh yang demikian, faktor dalaman ini amat mempengaruhi dan akan memberikan kesan yang besar kepada penguasa. Contohnya dari segi kekuatan syarikat Top Glove Corporation Berhad yang diketuai oleh pengarah-pengarah syarikat adalah merupakan pemenang anugerah syarikat terbaik 2015 oleh Finance Asia. Anugerah ini adalah untuk syarikat yang mempunyai modal pasaran berjumlah $1 bilion yang mana jumlah 960 buah syarikat daripada 1,000 syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia. Executive Chairman Statement Cons 2018. Keputusan ini adalah berdasarkan undian pelabur-pelabur institusi rantau Asia dan juga pengurus-pengurus dana. Ketua Pegawai Eksekutif Finance Asia, Foster Wright dari Hong Kong telah menyampaikan anugerah itu kepada Top Glove. Selain itu, kadar kapasiti pengeluaran 18 bilion sarung tangan setahun, kumpulan menjangka akan dapat memenuhi permintaan sebanyak lebih kurang 18% daripada keperluan pasaran Malaysia dan dunia, iaitu ke 170 buah negara di dunia yang terdiri daripada negara seperti Amerika Selatan, Amerika Latin, Afrika, Oseania, Timur Tengah, Eropah dan Asia.
Selain itu, banyak kejayaan-kejayaan yang telah dicapai seperti International Iconic Brand 2018 by the Brand Laureate Awards, winner of Malaysia Best Company to Work for in Asia 2018 by HR Asia, Move Innovative Award 2018 Expert Excellent Award 2018 by Malaysian Rubber Expert Promotion Council, ini MREPC Nanyang Super Brand Award 2018, kategori Glove Innovation by Nanyang Siang Pau pada tahun 2017. 10 antara kejayaan ialah GRC Wakeman Award 2017, Teknologi Commercialization Award by Global Rubber Conference, ini GRC, Asia Pacific Entrepreneurship Award 2017, Lifetime Achievement Award by Enterprise Asia dan Gold Recipient Large Category 2017, FFM Excellent Award 2017 by Federation of Malaysia Manufacturers, Executive Chairman Statement Khan 2018. Dari segi kelemahan pula, antara kelemahan yang dihadapi pula ialah piawai yang tinggi. Tahap piawai yang tinggi ini akan memaksa pekerja, pengurus dan produknya berada pada tahap yang terbaik. Keadaan inilah yang menyebabkan pihak penguasa sering menjaga kualiti produk yang dikeluarkan. Mutu layanan juga dipertingkatkan agar memenuhi piawaian tersebut dan ianya adalah sama bagi setiap cawangan. Selain itu, dari aspek kebajikan pekerja pula menunjukkan pihak pengeluar sarung tangan getah itu menerima kompaun sebanyak RM1,000 daripada Kementerian Kesihatan kerana kekurangan penjarakan sosial di satu unit rumah pekerja di samping kurang penjagaan kebersihan di dalam kalangan pekerja sehingga menyebabkan kerajaan telah mengarahkan Tok Glove menggantung operasinya secara berperingkat di 28 kilang yang menggaji kira 11,200 orang selepas hampir 3,000 kes jangkitan coronavirus dikesan dalam kalangan pekerjanya. BNews.org 2020. Dari segi peluang pula, Tok Glove sangat berpeluang besar kerana berpeluang untuk mengeluarkan sarung tangan bagi pelbagai bidang seperti bidang perubatan, pembinaan dan penghasilan makanan yang berkualiti tinggi. Dan Tok Glove menguasai hampir 70% daripada pasaran Malaysia selain berusaha untuk menjadi antara 20 syarikat yang paling berjaya dalam pasaran dunia pada tahun 2040. Syarikat Tok Glove juga terlibat dalam pelaburan R&D, inovasi dan inisiatif otomotif ke arah perkembangan teknologi 4.0 di Annual Report Financial Year in 2018. Peluang lain yang dilihat ialah syarikat ini mampu memasarkan sarung tangan getah asli yang ini berserbuk dan bebas serbuk. Merupakan penyumbang tertinggi kepada jumlah pendapatan jualan dengan sumbangan 45%, sementara sarung tangan nitril menyumbang 40%. Walaupun sarung tangan pembedahan hanya terdiri daripada 2% campuran keluaran kami, sumbangan pendapatan jualan segmen tersebut adalah sebanyak 9% disebabkan harga jualan yang lebih tinggi. Hasilnya, syarikat Tok Glove ini telah membina tambahan 2 kilang setiap tahun yang kini telah mempunyai 45 kilang, yang mana 34 adalah kilang sarung tangan getah dengan 700 barisan pengeluaran dengan kapasiti membuat 78.7 bilion sarung tangan getah setahun untuk menampung pasaran global terutamanya dalam masa COVID-19. Dari segi ancaman pula, cabaran yang dihadapi ialah secara mikro dan makro kerana ianya berkaitan dengan kebolehpasaran produk ini. Hal ini demikian kerana kini terdapat ramai pengusaha yang mula mengeluarkan produk yang hampir sama dan mula memikat hati masyarakat dan ini juga akan memberikan kesan kepada pasaran Tok Glove. Lucia 205. Antara perusahaan lain yang mengeluarkan produk yang hampir sama ialah Inex. Ini LNS Gloves di Branang, Selangor dan V-Glove Company. Yang juga mengeluarkan produk yang sama dengan Tok Glove menyebabkan ianya akan memberikan ancaman kepada kebolehpasaran produk ini. Seterusnya saya serahkan pada rakan saya untuk isi yang seterusnya. Terima kasih.
Saya akan teruskan dengan hala tuju serta masa depan syarikat Tok Glove. Sejak Malaysia mengalami masalah pandemik COVID-19 dan mengalami ketidakstabilan politik dan sekaligus mengalami masalah dari sudut bursa saham, para pelabur runcit tidak digalakkan untuk memegang lama saham kaunter-kaunter spekulasi yang berkaitan dengan politik. Tetapi lebih disarankan untuk stay away jika tiada posisi dan atau menggunakan strategi hit and run andai peluang terhidang. Manakala kaunter-kaunter berkaitan sarung tangan khususnya Tok Glove, Hartalega, Coxsone, Supermax, Caplice dan Comfort telah mendorong kenaikan KLIC walaupun dalam kebincangan politik semasa. Berita kebimbangan kes baharu COVID-19 serta perkembangan keberkesanan uji kaji vaksin COVID-19 yang bertentangan satu sama lain ini sedikit sebanyak mempengaruhi minat belian para pelabur. Oleh sebab indeks bursa Malaysia kini didorong oleh model pasaran besar syarikat Tok Glove dan Hartalega, situasi semasa menyebabkan indeks kita bergerak dalam keadaan tidak menentu. Syarikat Tok Glove perlu memfokuskan dalam pasaran dalam negara kerana keadaan pandemik ini perlu bersaing dengan lebih baik dan penambahbaikan dari sudut pengurusan dan pentadbiran. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan strategi-strategi yang sesuai untuk syarikat Tok Glove. Yang pertama adalah penjenamaan semula iaitu rebranding. Syarikat Tok Glove perlu pertimbangkan untuk membuat penjenamaan semula agar visi masa depan yang dilaksanakan sebelum ini terkunci dan dirantai dan membuat keadaan syarikat lebih membimbangkan. Dengan menjalankan penjenamaan semula, ia menjadi alat pemasaran pembaharuan secara holistik. Penjenamaan semula sering membantu membuat lompatan baru secara kualitatif melewati pesaing, tetapi ia boleh menjadi sebaliknya tanpa memahami jenama yang memutuskan untuk menjenamakan semula kehilangan peluang untuk berkembang dan mungkin kehilangan kejayaan yang stabil walaupun ia di kalangan pelanggan yang setia. Yang kedua adalah analisis terhadap nilai keuntungan. Syarikat Tok Glove perlu kerap menganalisis nisbah kewangan kerana ia membantu untuk menentukan garis bawah syarikat dan pulangannya pada para pelabur. Langkah-langkah keuntungan adalah penting dan pengurus pemilik syarikat. Jika perniagaan kecil mempunyai pelabur luar yang telah meletakkan wang mereka sendiri ke dalam syarikat itu, pemilik utama pastinya harus menunjukkan keuntungan kepada pelabur equity tersebut. Yang poin yang terakhir adalah menambah baik kualiti dengan maklum balas. Pelanggan merupakan raja dalam perniagaan atau yang selalu kita dengar pelanggan sentiasa betul. Dua slogan ini menggambarkan betapa pentingnya pelanggan kepada perniagaan. Sejurus itu, mendengar maklum balas daripada pelanggan merupakan satu kaedah untuk menarik pelanggan dan menambah baik kualiti produk atau servis. Saya menyerahkan balik kepada Cik Nur Muhammad. Okey, di sini berakhirlah sudah pembentangan dari kumpulan kami mengenai syarikat Tok Glove Corporation Berhad. Kami ucapkan ribuan terima kasih. Sekian.